استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أرواح والدينا ومشايخنا المعلمين وأستاذنا ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. قد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العظيم. Tidak ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan Allah baginya. Yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang tetap, yang berlaku juga kepada Nabi-Nabi yang telah lalu. Dan ingatlah, perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlaku. Suratul Ahzab ayat 38. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kesihatan, kelapangan masa, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu dan menunaikan kefarduan fardu maghrib secara berjamaah. Terlebih dahulu tuan-tuan, sebelum kita mulakan kuliah pada malam ini, hari ini kita kehilangan seorang yang beri jasa yang sangat besar dalam masyarakat kita, khususnya dalam negara kita. Profesor Diraja Ungku Aziz telah pun meninggal dunia, dan marilah sama-sama kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada beliau dan mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan segala amal baiknya diterima Allah, segala dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah SWT, dan dia ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah SWT di sana nanti insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pemergian Profesor Diraja Ungku Aziz ini merupakan satu kehilangan yang besar bagi umat Islam, terutamanya antara jasa dia yang paling besar adalah penubuhan tabung haji
yang menjadi satu badan ataupun satu aset yang cukup besar bagi umat Islam di Malaysia ini dan menjadi kebanggaan negara sehingga mendapat pujian di seluruh dunia. Pengurusan tabung haji ini mula daripada cadangan beliau lah. Mudah-mudahan apa yang beliau buat ini diterima sebagai satu amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah kita ni pun tuan-tuan, semuanya akan pergi ke sana. Amal soleh inilah kadang-kadang menjadi peneman sejati kita di akhirat nanti. Lebih-lebih lagi masalah yang berkaitan dengan amal jariah ni yang kita buat dan pahalanya berpanjangan walaupun kita telah meninggal dunia. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita masuk pada perbincangan kita dalam hukum muamalah ini, hukum jual beli. Ada beberapa masalah dalam bab jual beli ini. Selepas kita telah menghalusi berkaitan dengan rukun jual beli ataupun rukun al-bai', malam ni kita tengok macam mana ada beberapa permasalahan berkaitan dengan jual beli ini yang kita harus faham supaya apa yang kita buat ini bertepatan dengan apa yang disyariatkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ayat yang saya bacakan tadi, bagi Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain, apa saja ketetapan Allah, bukanlah benda tu memberatkan mereka. Tidak memberatkan. Malah dia merupakan satu ketetapan yang disebut sebagai sunnatullah. Ketetapan yang pasti, yang tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu kehendak Allah yang semua orang mesti ikut, hatta Nabi, para Nabi sendiri pun. Jadi kita pun dalam urusan kehidupan kita ada benda yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ikut, maka kita ikut. Termasuk dah dalam bab al-bai' ataupun jual beli ataupun apa saja muamalah yang kita berurusan dengannya. Malam ini kita tengok cara-cara melihat. Maksud melihat di sini melihat barang lah. Barang bila sebut dalam bab jual beli dia ada dua. Ingat balik hari itu. Yang pertama barang yang dijual, yang kedua harga yang dibayar. Dua-dua ni kita boleh tengok sama ada sebelum kita berurusan, betul ataupun tidak, benda yang kita nak beli itu, barang yang nak dijual tu benda elok ataupun tak. Begitu juga barang yang nak dibayar sebagai harga, sebagai bayaran pun kita boleh tentukan. Yang pertama disebut memada melihat barang dan harganya, barang dan harga dua sekali, dengan pakai longgok sekalipun tidak diketahui akan bilangannya atau sukatannya, cukup pakai congak sahaja. Memadai maknanya sahlah. Barang kita beli longgok, bawang selonggok ke, beras ke, gandum ke, jenis longgok, walaupun kita tak ditimbang. Dan ni dah kan jual pasar malam ke, jual pasar pagi ke, pakai longgok saja. Ikan pun pakai longgok je kan, ada hak pakai longgok, udang pakai longgok. Memadai tak? Memadai maknanya sah. Walaupun kita tak tahu bilangan dia berapa ekor, bilangan dia berapa banyak, ataupun sukatan dia, berat dia berapa kilo, kita tak tahu. Cukup pakai congak sahaja. Seperti kata penjual, saya jual kepada anda selonggok beras. Selonggok beras ini dengan harga begini-begini. Dia tetapkan hargalah. Jawab pembeli, saya beli. Itu pun dah memadai. Sah jualan itu, tetapi makruh kerana terkadang membawa kepada menyesal. Kadang-kadang ini atas sifat orang lah. Perbuatan kalau menyorok hak tak elok tu, sorok hak tak elok tu, perbuatan tu haram. Yang haram tu pun penjual lah, kalau dia sorok.
Tapi hukum dia sah jual beli itu, dan cuma makruh. Makruh ni maksudnya takut-takut nanti ada penyesalan. Sebaliknya, kalau segulung kain atau seumpamanya yang tiada diketahui berapa hela, sah jualan dengan tiada makruh, kerana barang-barang pakai longgok itu bertindih antara satu dengan yang lain, bersalahan pakai hela yang tidak bertindih. Main gulung ni kita tahu dah, segulung tu biasanya ada berapa hela, dah tahu siap dah. Jadi walaupun tak payah buka lah kain hak gulung tu, tak payah buka dah, beli segulung terus pun tak jadi masalah dah. Sebab hak ni memang tak ada benda yang boleh bawa pada penyesalan. Jadi hukum dia tak ada makruh dah, satu. Yang kedua, memada dilihat suatu barang dahulu daripada akad pada barang yang biasanya tidak berubah sehingga sampai waktu berakad. Tengok dulu, dia tak berubah kebiasaannya. Kita nak beli kereta, pergi tengok dulu. Masa akad tu tak tengok lah, tak apa. Sebab apa? Biasanya benda tu tak berubah sampai waktu kita akad. Nak beli tanah ke, tak berubah dah benda tu, pergi tengok dulu. Itu tak jadi masalah. Yang ketiga, memada dilihat setengah atau sebahagian sahaja daripada barang itu jika menunjuk kepada yang bakinya sama macam yang dilihat. Kalau jenis barang hak kita tengok, tak payah tengok semua, tengok sikit pun kita tahu dah. Hak lain-lain pun samalah, sama baki dia. Umpama selonggok beras atau selonggok kacang dan sebagainya daripada benda-benda yang biasanya tidak berlainan suku-sukunya. Kerana barang seumpama itu biasanya sama lahirnya dan batinnya. Tetapi jika nampak lahirnya tidak sama dengan batinnya, pembeli boleh khiyar antara jadi dan tak jadi beli. Maknanya kita tak payahlah tengok semua sekali. Kalau barang-barang pada zahirnya, pada adatnya, tengok satu pun dah cukup dah. Jadi hak lain-lain tu dia sama macam yang kita tengok. Adapun jika longgok itu buah tembikai contohnya, atau delima atau mangga atau sebagainya, tidak memada dilihat sebahagian sahaja, malahan kenalah dilihat satu persatu. Sebab apa? Buah, antara buah tu dengan buah ni kadang-kadang ada hak buruk, ada hak tak masak dan sebagainya. Hak tak kena dengan yang kita berhajat. Sebab tu hak tu kena tengok satu-satu. Macam kita beli durian lah kan, kita beli durian, kita tengok satu-satu. Lah ni durian, beli durian orang tebuk, tengok satu-satu. Ataupun buat khiyar dari awal, tak elok hantar balik, itu panggil khiyar. Dia tak boleh kata kalau tak elok tak terima dah, tak boleh. Benda yang duduk di dalam pula, dia boleh khiyar dalam Islam. Nanti kita akan sampai dalam bab khiyar. Khiyar ni maknanya pilih nak teruskan jual beli ataupun tidak. Kalau barang tu didapati rosak. Tentang melihat satu barang itu diambil kira apa yang munasabah dan yang patut dilihat pada adat biasa. Umpama membeli rumah, dilihat bangunannya, atapnya, satahnya, dindingnya, paritnya dan lain-lain. Dan membeli kebun, dilihat pokoknya, pagarnya dan paritnya, serta yang lain. Maknanya padan dengan apa yang kita tengok tu. Dan membeli kain, dilihat dengan dibuka lipatan dan dua mukanya, jika sebelah luar lain dan sebelah dalam lain. Dan membeli kitab atau mashaf, dilihat semua kertas-kertasnya. Maksud dia, kita nak beli barang ni padan dengan kita tengok apa yang munasabah pada adat. Munasabah pada adat kita beli. Tak payahlah kita pergi cek semua sekali. Nak beli rumah kan, kita pergi cek semua sekali, rumah ni buat dengan simen, cap apa, jenuh. Tak perlu. Islam ni dia tak menyusahkan kita sampai taraf tu. Sebab bila kita susah, dia akan jadi, kita saja buat susah, dia akan jadi susah. Contoh hari ni lebih mudah. Dia ada garanti dengan cap tertentu. Contoh kita nak cari barang yang halal, ada cap halal yang telah dikeluarkan oleh JAKIM, bagi contoh kan.
sijil halal, kemudian dia bagi cop halal. Kita kena kenal lah cop halal JAKIM tu yang mana. Takut ada orang dia tipu, dia tiru je. Jadi bila kita dah tengok dah benda tu ada cop halal JAKIM, tak payahlah kita pergi siasat sampai dia ni buat daripada apa semua. Macam kes baru-baru ni berkaitan dengan apa, vaksin kan. Orang duk pentingkan soal vaksin ni buat daripada apa semua. Kalau dah pihak berkuasa kata halal, kita padan dengan hak tu lah. Tak payah kita duk pergi siasat semua buat dengan apa, pergi cari, pergi tanya orang hak buat tu apa semua. Tak perlu sampai tak tu. Tak perlu sampai menyusahkan kita. Benda ni telah pun dijawab berkaitan dengan vaksin tu. Cuma sekarang ni kita tunggulah keputusan nak masuk ni halal atau tidak. Dia ada benda yang kena ada status halal, ada benda yang tak perlu pun ada status halal. Jadi kita tengok nanti apa keputusan yang dibuat nanti. Baik, itu berkaitan dengan cara melihat. Maksud dia tak boleh kita beli barang main suka kudan gitu lah. Orang nak jual kat kita pun, tapi nanti kita akan tertipu. Islam nak jaga sampai teratur lah. Hak tengok longgok tu pun kadang jatuh makruh, apatah lagi hak tak tengok terus kan. Nanti tertipu. Islam nak jaga, tak ada siapa pun yang akan rugi dalam muamalah ni. Lagi satu berkaitan dengan jual beli ini, dia ada kait rapat dengan riba. Hak ni yang kita kena jaga. Sebab Allah sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba ni ada kait rapat sangat dengan jual beli. Dia berkait rapat dengan jual beli sebab dia bermula dengan pertukaran barang juga. Pertukaran barang. Riba itu pada lughah maknanya bertambah, dan syarak maknanya berakad menukar satu barang dengan barang lain yang tak sama banyak dalam pandangan syarak. Itu satu. Dia ada tiga tafsiran riba ni sebab mengikut jenis. Pertama dia kata menukar satu barang dengan barang yang lain yang tak sama banyak dalam pandangan syarak. Satu. Atau ditangguhkan terimaan kedua-dua. Yang kedua, atau salah satu daripada kedua barang tersebut ditangguhkan penerimaan. Jadi riba ni dia boleh berlaku atas dua perkara. Yang pertama bertambah, tambah barang hak bertukar tu. Lagi satu bertangguh, tangguh bayar ataupun tangguh terima. Dua keadaan yang boleh menyebabkan berlaku riba. Dua-dua ni urusan jual beli. Urusan asalnya jual beli, tapi boleh bertukar. Hukum halal jadi haram. Kenapa? Ada unsur riba. Sebab tu dalam jual beli ni dia tak boleh ada. Yang pertama, dia tak boleh ada dalam muamalah kita ni. Yang pertama, dia tak boleh ada unsur, dia panggil unsur gharar, benda yang meragukan. Yang kedua, tak boleh ada unsur riba. Yang ketiga, tak boleh ada unsur judi. Dalam bab muamalah ni dia tak boleh ada unsur ni. Jadi riba ni dia boleh masuk cukup mudah dalam urusan jual beli, urusan muamalah kita ni. Yang dimaksudkan dengan barang dalam bab riba ini ialah dia ada barang tertentu sahaja yang disebut sebagai ribawi, barang-barang riba, bukan semua barang. Bukan semua barang. Yang dimaksudkan dengan barang dalam bab riba ini ialah emas, perak dan makanan. Yang lain daripadanya seperti tembaga, kain, timah, getah dan lain-lain tidak termasuk dalam kumpulan barang riba. Tukar emas dengan emas, kalau bertambah sebelah pihak dia jadi riba. Perak dengan perak bertambah sebelah pihak dia jadi riba. Barang makanan, barang yang sama, daging dengan daging, beras dengan beras, gandum dengan gandum. Asal hukum jual beli itu kan bertukar barang kan. Kawan ni bagi banyak ni, kawan ni bagi lebih. Jadi itu di situ ada unsur riba. Ni hak diharamkan.
termasuk dalam dosa besar, dipanggil riba al-fadl. Dari segi bahagian riba tu ada tiga. Pertama dipanggil riba al-fadl, riba yang berlaku disebabkan pertambahan. Yang kedua riba al-yad, riba yang berlaku disebabkan tangguh bayar ataupun tangguh terima barang. Yang ketiga dipanggil riba an-nasi'ah. Riba al-yad ni tak terima barang, riba an-nasi'ah bertangguh barang. Baik, kita tengok satu-satu. Jadi yang pertama emas, perak dan makanan. Yang lain daripadanya seperti tembaga, kain, timah, getah dan lain-lain tidak termasuk dalam kumpulan barang riba. Barang riba itu dalam bahasa Arab disebut ribawi. Ribawi. Tidak sah jual emas dengan emas atau perak dengan perak atau gandum dengan gandum, melainkan hendaklah ada padanya tiga syarat. Nak tukar juga emas dengan emas, nak tukar emas aku dengan emas hang, nak tukar juga, dia mesti ada memenuhi tiga syarat. Maksud dia barang yang sama, barang ribawi yang sama tadi, dia mesti memenuhi tiga syarat. Apa dia syarat dia? Yang pertama mesti sama, mahu sama banyak atau sama berat barang yang dijual dengan barang yang jadi harganya. Maka jika tidak sama banyak, seperti berkata penjual, saya jual emas saya yang seberat 1 gram ini kepada anda dengan seberat 1,5 gram emas anda, dan diterima oleh pembeli, nescaya tidak sah akad ini dan jadi riba. Ini dinamakan riba al-fadl, bertambah. Yang ni juga termasuk dalam bab hutang. Hutang masuk dalam riba al-fadl, riba yang merupakan dosa besar. Hak satu lagi ulama sebut, hak dua lagi tu dia dosa kecil. Hak dosa besar ni hak bertambah. Bertambah. Kenapa? Kerana bila bertambah ni mesti ada yang akan rugi, mesti ada yang akan teraniaya. Benda ni mungkinlah ni tak jadi ikut emas dengan emas kan. Tapi tuan-tuan, kalau keadaan zaman dulu-dulu, boleh jadi orang yang berpengaruh, orang yang ada pangkat, orang yang ada kedudukan, dia tengok emas kawan tu cantik, dia pun nak, kan, dia tukar dengan hak dia punya. Tapi hak dia punya ringan, hak dia punya nilai pun rendah. Jadi benda ni berlaku. Jadi sebab tu hak ni yang disebut sebagai dosa besar. Malah dalam Al-Quran diisytiharkan perang orang yang macam ni. Termasuk dalam riba ini memberi pinjam dengan ada faedah untuk piutang. Termasuk dalam bab ni, bagi pinjam. Itu dia kata riba al-fadl. Yang kedua, mahu ada qabd, terimaan atau ambil alih antara keduanya, iaitu penjual menyerah barang dengan pembeli menyerah harga, dan kedua-duanya menerima masa itu juga sebelum meninggalkan tempat itu. Sekiranya tidak ada qabd ataupun penerimaan pada masa itu, seperti dikatanya, saya jual emas saya yang seberat 1 gram ini kepada anda dengan emas anda seberat 1 gram sama, dan diterima oleh pembeli tetapi tidak ada terimaan, tidak ada qabd, itu jam juga atau lewat qabd antara keduanya atau salah seorang daripada keduanya, nescaya tidak sah jualan itu dan jadi riba. Ini dinamakan riba al-yad, tak terima barang pada waktu akad, ataupun sebelum berpisah. Jadi hak ni dipanggil riba al-yad. Yad ni maknanya tangan, yadu. Tak berpindah tangan tak terima. Maksud dia macam tu. Yang ketiga, mahu tunai. Syarat tadi kalau barang tu sama banyak, sama jenis. Mahu tunai, yakni tidak boleh ditangguhkan salah satu daripada barang itu, seperti dikatanya, saya jual kepada anda emas saya yang seberat 1 gram ini dengan 1 gram emas anda, ditangguhkan 5 minit kemudian jawab pembeli, saya terima, nescaya tidak sah jualan itu dan jadi riba. Ini dinamakan riba an-nasa ataupun an-nisa'i. Riba ni riba yang tertangguh tempoh terimaan dia. Sebab tu ke?
itu. Riba ataupun mengamalkan riba itu hukumnya haram, ya, termasuk dalam kumpulan dosa besar. Tetapi maksudnya di sini riba al-fad, iaitu jual beli dengan harga yang lebih atau pinjam dengan ada bunga. Adapun riba al-yad dan riba an-nasa'i termasuk dalam golongan dosa kecil. Ini mengikut kitab-kitab fiqh, terutama yang disebut dalam Al-Bujairimi. Daripada kenyataan yang tersebut, nyatalah jika jualan barang-barang itu daripada satu jenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak atau gandum dengan gandum, disyaratkan mesti ada 3 benda. Tadi yang pertama apa dia? Sama banyak. Yang kedua, dia mesti terima. Yang ketiga, tak boleh tangguh. Baru sah dan tidak jadi riba tidak jadi riba. Yang pertama apa dia? Sama banyak atau sama berat. Yang kedua, qabad, terima. Yang ketiga, tunai, tidak bertangguh. Ada 3 syarat. Jika berlainan jenis tetapi bersamaan illah, seperti jual emas dengan perak, lain jenis tapi sama illah dia. Illah ni apa dia? Samalah tujuan kita beli barang tu. Emas untuk apa? Perhiasan. Perak untuk apa? Perhiasan. Jadi beras untuk apa? Makan. Gandum untuk apa? Makan. Tapi 2 benda yang berbeza. Beras, gandum, tapi dia sama illah. Sama tujuan kita beli tu. Ya. Jadi yang tadi emas dengan perak atau beras dengan gandum, disyaratkan mahu ada 2 perkara sahaja, baru sah dan tidak jadi riba. Apa dia yang kena ada? Tolak yang pertama tadi, dia tak perlu sama banyak. Emas dengan perak tak mungkin sama banyak kan. Kalau emas 1 gram, perak 1 gram, untunglah orang hak bagi perak tu. Dia tak perlu sama banyak hak tu. Dia cuma perlu ada terima dan tunai saja. Tidak mengapa ada berlebih-lebihan seperti jual 1 gram emas dengan 500 gram perak atau 1 kilogram gandum dengan 1 kilogram setengah beras. Tak ini masalah. Adapun jika berlainan jenis dan berlainan illah, jenis lain, illah pun lain, seperti wang ringgit dengan beras atau daging atau sebagainya, tiadalah disyaratkan apa-apa, boleh berlebih, boleh bertangguh dan sebagainya, macam kita nak jual beli hak biasa. Maksud dia sini, kalau dia tak perlu sama banyak, sama nilai, dia tak, maknanya boleh ambil untung lah di situ, boleh ambil untung, tak perlu terima masa tu dan boleh bertangguh. Yang tak boleh ni apa dia? Yang tak boleh ni hak jenis bila bayar cash lagu ni, hutang lagu ni, hak tu hak tak boleh. Perkataan illah itu sebut maknanya sebab. Di sini sebab itu 2. Pertama emas dan perak, kedua makanan seperti gandum, kurma dan lain-lain. Jadi dia bagi apa ringkasan di situ. Maka emas dengan emas 1 jenis, perak dengan perak 1 jenis, emas dengan perak lain jenis 1 illah, beras dengan beras 1 jenis, beras dengan gandum lain jenis 1 illah, emas dengan beras lain jenis dan lain illah, perak dengan beras lain jenis dan lain illah. Ini untuk barang-barang ribawi sahaja. Syarat-syarat ni. Daripada kenyataan yang tersebut, nyatalah bahawa jual beli yang ada riba itu ialah jual beli barang dengan barang, yakni bertukar-tukar barang. Hal semacam ini jarang dan sedikit berlakunya dalam negeri ini. Kita ni jarang lah nak jadi macam ni, sebab kita hari ni semua pakai duit. Yang banyak berlaku ialah beli barang dengan wang. Jadi riba yang berlaku dalam negeri ini ialah pinjam wang bayar lebih. Ini yang selalu berlaku dalam muamalah kita. Beli barang jadi bayar lebih, maksud di sini atas dasar pinjam ataupun hutang. Tersebut dalam Matla'ul Badrain di akhir bab riba. Disalin daripada kitab lain, demikian berkata Syekh Ibn Ziyad, tiada tertolak, ini tidak lepas dosa memberi riba tatkala berhutang kerana darurat, kerana terpaksa. Walaupun dia berhutang kerana terpaksa, kalau ada berlaku unsur riba tadi apa dia? Bayar lebih, tetap dosa juga.
Dosa ni kat siapa? Dua-dua belah pihak. Dua-dua belah pihak. Sekira-kira jikalau tiada memberi riba, maksudnya terpaksa. Sekira-kira jikalau tiada memberi riba, kalau tak sanggup bayar lebih, tiada diperuntukkan dia tak beri pinjam, kerana ada baginya orang yang hendak meminjam. Jalan pada memberi yang lebih itu dengan jalan bagi orang sebelum tu. Maksud dia yang disebut dosa ni sebab apa? Sebab berlaku pertambahan tadi. Sebab berlaku pertambahan. Jadi di sana dosa dia tetap tak gugur walaupun dia terpaksa. Terpaksa dalam bab berhutang tu, dia tetap juga berdosa. Sebab apa? Sebab dengan dia berhutang tu menyebabkan wujudnya riba. Jadi kalau nak selesai benda ni dalam bab keadaan terpaksa ni, ulama kata apa? Jalan pada memberi yang lebih itu dengan jalan nazar atau dipermiliki akan dia dengan hebah atau hadiah. Istimewa pula terutama jika kita kata nazar itu tidak berhajat kepada qabul dan lafaz atas yang muktamad. Nazar ni tak perlu kepada ijab dan qabul. Maksudnya jika diberi bayaran yang lebih itu secara nazar, lepaslah dosanya kerana darurat. Lebih jelas lagi maksudnya demikian. Maksud dia tadi, maknanya kalau orang hak terpaksa tadi, paksa juga berhutang walaupun diminta untuk bayar lebih. Jadi hak bayar lebih itu dia niat sebagai bayar nazar. Boleh. Sebab nazar ni dia tak perlu ijab, tak perlu ijab qabul. Niat cukup dengan niat orang yang membayar tu saja. Ni bagi kes terpaksa berhutang. Kes terpaksa berhutang. Maksud dia dalam maksudnya demikian, orang yang berhutang secara riba tidak lepas daripada dosa riba sekalipun kerana darurat. Umpama jika tiada bayar lebih, sudah tentu tak dapat pinjam, padahal ia sangat perlukan wang. Jadi bagi mengelakkan atau hendak berlepas daripada riba itu, ada satu jalan. Tu kata pengaji tu, nak elak daripada jalan riba tadi, iaitu bayaran yang lebih itu diberi dengan secara nazar atau hebah atau hadiah. Seperti dikatanya RM20 yang lebih ini nazar saya kepada anda. Tak kata pun tak apa. Sebab apa? Dalam bab nazar tak perlu ijab qabul. Cukup dengan dia niat saja. Atau ia tidak sebut, cuma niat sahaja dalam hati begitu, kerana di sisi qaul yang muktamad bahawa nazar itu tidak berkehendak kepada ijab dan qabul. Apatah lagi hebah atau hadiah, ketika itu lepaslah dosanya kerana darurat. Tapi kena pegang kerana darurat lah. Takut hak kita duk pinjam ni bukan pasal darurat. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Hak tak pasal darurat, dah tahu dah orang nak jenis bagi pinjam kena bayar lebih, gagah pergi pinjam juga, hak tu berat lain. Ni hak cerita darurat saja. Ni habis bab riba. Riba dalam unsur jual beli yang ni lah. Jadi kita elakkan daripada tu. Setengah daripada jualan yang dilarang oleh syarak ialah jualan dengan bayar cengkeram lebih dahulu, kemudian jika pembeli bersetuju jadilah jualan, dan jika tiada wang cengkeram lesap kerana makan harta orang dengan tiada balasan. Ini bab lain. Maksudnya bayar jenis bayar cengkeram, kalau tak jadi hangui. Yang ni haram. Haram. Tak jadi bagi balik. Sebab apa? Sebab ni kan memakan harta orang dengan tiada izin, tiada balasannya, maka itu adalah hukumnya haram. Satu. Juga dalam masalah bab jual beli, tiada sah jual dengan syarat jual barang hak pembeli kepada penjual atau kepada orang lain, seperti katanya saya jual kepada anda kereta ini dengan syarat anda jual tanah anda kepada saya atau kepada si fulan. Jawab pembeli, saya beli. Dengan demikian nescaya tidak sah. Jual beli bersyarat. Aku jual barang ni kat hang dengan syarat hang jual barang tu kat aku. Barang apa-apa hak dia nak lah. Kawan ni berhajat dengan barang dia tu, tapi dia tak mau jual, melainkan dengan meletakkan syarat. Maka meletakkan syarat tu menyebabkan jual beli itu tidak sah. Yang seterusnya,
Tiada sah jual binatang dan anaknya yang dalam perut, demikian juga tiada sah jual ibunya sahaja atau anaknya sahaja. Tetapi sah jual binatang yang bunting, termasuklah anaknya sekali dalam jualan. Binatang jenis bunting ni tak boleh jual salah satu. Dia kena jual ibu masuk sekali dengan anak-anak sekali. Tak boleh beli anak saja hak dalam perut lagi. Sebab apa? Benda tu tak pasti. Dia lahir besok hidup ke tak? Tak pasti lagi. Nak beli juga tunggu sampai dia keluar. Haram ihtikar. Ihtikar ni apa dia? Barang makanan asasi, iaitu beli barang itu musim. Ihtikar ni macam orang kata monopoli lah lebih kurang. Sorok barang, jenis sorok barang. Iaitu beli barang itu musim murah, disimpan dengan tujuan nak dijual dengan harga yang mahal ketika orang sangat berhajat kepadanya. Beli masa murah ni, beli banyak. Benda ni duk jadi ni. Urusan jual beli barang, orang kata antaranya pernah berlaku kes minyak sawit, getah apa semua dulu ni. Mereka beli banyak-banyak, kemudian dia stop. Barang jatuh. Kemudian bila dah naik balik baru dia jual. Ni dipanggil ihtikar. Kita tak boleh buat macam tu. Haram jual barang yang perlu dibawa oleh orang kampung ke bandar dengan tujuan hendak dijual dengan harga biasa sekaligus. Orang kampung yang bawa petai, orang kata banyak kan, sebakui ke apa ke, kita pergi tahan dia di tengah jalan, kita beli kat dia. Dia nak pergi jual di pekan, kita pergi beli kat dia. Tiba-tiba peniaga di bandar berkata kepada mereka itu, tinggalkan kepada saya, nanti saya jualkan sedikit-sedikit dengan harga yang mahal. Yang haram itu atas orang bandar, tidak atas orang kampung, tetapi jualan itu sah. Ini dipanggil jual beli sah tetapi haram. Jual beli itu sah, cukup rukun apa semua cukup, tapi perbuatan dia menipu orang kampung tu haram. Itu dipanggil dia ada jual beli yang sah tapi haram, ada jual beli yang haram yang tidak sah dan haram. Itu satu. Ada jual beli yang tidak sah, yang sah dan halal. Tak berdosa. Jadi maksudnya ada unsur penipuan kepada orang kampung di situ. Dia beli dekat orang kampung tu sekaligus dia kemudian dia jual sikit-sikit, dia dapat untung banyak. Orang kampung tu nak pergi jual di pekan dengan harga yang lain, dapat dia sekat. Itu dipanggil, antaranya dia sebut dalam setengah kitab, dia kata menyekat penjual daripada desa. Dengan belian dengan cara menyekat penjual daripada desa. Penjual beli itu termasuk dia jual beli yang sah tetapi haram, perbuatan menipu. Perbuatan menipu. Haram menjual kurma atau anggur kepada orang membuat arak jika diketahui atau disangka ia membuat arak daripadanya. Tetapi kalau syak-syak atau diagak-agak sahaja ia membuat arak daripadanya, hukumnya makruh. Jadi kalau kita tahu orang buat, kita nak jual itu, tujuan orang nak buat satu benda yang haram, jadi hukumnya haram. Haram membeli atas belian, yakni membeli barang yang telah dibeli orang yang masih dalam khiyar. Khiyar ni maknanya masih dalam tempoh. Khiyar ni dia boleh 3 hari. Dia boleh 3 hari khiyar. Jadi dalam tempoh khiyar ni kita pi offer dekat penjual. Jual kat aku lah, aku beli dengan harga yang lagi mahal. Padahal dia ni dah setuju dah untuk jual kat kawan ni, cuma dia masih lagi dalam tempoh khiyar. Kawan tu pun cancel dengan orang pembeli yang pertama tadi, jual kat pembeli yang kedua. Pasal apa? Dia ni offer lagi mahal. Padahal dia dah setuju dah dengan pembeli yang pertama. Dengan tiada izin pembeli yang pertama, dengan dibatalkan belian yang pertama itu dengan tujuan berkendakkan harga yang lebih mahal. Ini tidak sah. Sah jual dengan syarat khiyar bagaimana akan datang, ini kita sebut dalam bab selepas ini, atau dengan syarat barang itu tidak ada yang cacat atau busuk. Jadi sebab itu kita beli benda yang ada kemungkinan rosak, beli derian, beli apa macam tu kan. Sebab itu sah kalau kita buat perjanjian
kalau tak elok saya hantar balik. Sebab benda tu benda yang tak tahu, tengok daripada luar tak tahu, ataupun beli durian kalau tak masak kita tak tahu, melainkan orang betul-betul pakar lah kan. Saya ada durian pun duk kena tipu lepas tu juga bila beli durian. Jadi kita boleh buat syarat di situ. Syarat barang itu tidak ada yang cacat atau busuk, atau dengan syarat dipetikkan pada buah-buah kayu daripada pokok-pokoknya, dan sah jual dengan syarat ada saksi waktu berakad kerana takut berlaku keingkaran. Jadi kita boleh dalam bab jual beli ini ada saksi. Dalam bab jual beli benda yang besar-besar lah, boleh ada saksi. Jadi itu sikit sebanyak masalah dalam bab jual beli. InsyaAllah kita akan masuk selepas ni dalam bab khiyar. Khiyar ni maknanya pilih lah. Pilih. Khiyar tu maksud dia boleh pilih nak meneruskan jual beli ataupun nak membatalkannya. Dia ada khiyar ni. Khiyar ni ada 3 macam: khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. InsyaAllah kita akan cuba tengok, dan bila kita belajar ni kita boleh elak benda yang haram. Tu yang paling penting kali. Supaya macam riba tadi kan. Kalau tidak kita tak tahu macam mana nak elak pada benda yang haram. Cuma yang kita duk jadi hari ini, kadang-kadang kita pinjam pada bukan sebab darurat, tapi kok mana pun kena bayar lebih juga. Kita nak buat lagu mana tuan? Ni lah kena bagi faham pada penjual, dan minta kita akad atas kos ataupun atas orang kata urusan disebabkan kita bayar lambat tu, ataupun setengah bank dia buat sewa beli, ubah kepada sewa beli. Dia jadi bab lain lah. Dia jadi bab lain. Macam kita beli rumah, al-bai' bisaman ajil, belian dengan bayaran tertangguh, itu bab lain. Itu bab lain. Jual beli biasa, tapi disebabkan kita bayar hutang, barang dapat dah, tapi disebabkan kita bayar hutang, dia akan menjadi bertambah. Hak ni ada unsur riba. Nak elak macam mana? Buat dalam akad. Mereka tak rugi, kita pun tak berdosa. Itu yang paling penting. Yang penting penjual ni dia tak mau rugi ya. Dia tak mau rugi saja. Jadi kita kena faham kaedah supaya kita boleh elak daripada haram. Teruk kat kita pun nak beli kereta, nak beli cash guna kan. Beli motor nak beli cash guna. Kereta lah ni tak ada masalah. Kereta pergi carilah bank-bank yang buat urusan cara Islam. InsyaAllah selamat daripada riba. Kadang-kadang kena mahal sikit kita tak mau, tapi yang penting tu kita elak daripada riba. Riba tu dosa besar. Dosa besar, malah Allah laknat pada yang memberi, yang menerima. Sebab apa? Urusan itu menyebabkan kita menyuburkan satu bentuk kezaliman terhadap orang yang susah. Sebab tu tak kisahlah Ustaz sikit kerana ada orang-orang yang macam ni menyebabkan apa? Menyebabkan urusan tu berterusan sampai bila-bila. Tapi bila orang faham tentang hukum, lah ni dah mula. Kita tengok bank-bank ada kaedah dia, bukan kata tak ada. Tetap bayar hutang juga, tetap bayar ansuran juga, tapi ada kaedah elak riba. Dan benda ni bila dah bersetuju, kita pun sign semua elok, dah setuju elok, selesai. Elak daripada riba. Hak tu hak bukan darurat. Hak darurat hak tadi. Boleh niat nazar, boleh niat hebah, boleh niat hadiah. Hak tu elak daripada bayar lebih atas nama riba. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung nanti bab khiyar. Saya berhenti setakat tu. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلى وأعلم.